Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Pada hari ini kita akan teruskan sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Bagi kemahiran tata bahasa kata nama khas. Jom belajar bersama-sama. 1, 2, 3, come on! Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan PDPR kita pada hari ini, ingin cikgu jelaskan objektif dan kriteria kejayaan yang ingin cikgu capai sepanjang PDPR kita pada kali ini. Objektif pembelajaran, pada akhir PDPR, murid dapat mengenal pasti kata nama khas berdasarkan teks yang dibaca dengan betul. Bagi kriteria kejayaan pula, murid berjaya mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 kata nama berdasarkan ayat yang mengandungi kata nama khas dengan betul. Baiklah murid-murid, cikgu akan menjalankan aktiviti yang pertama. Cikgu akan memberi penerangan berkaitan dengan kata nama khas. Apa itu kata nama khas dan contoh-contohnya. Okey, sebelum ini kita telah mempelajari kata nama am. Anda masih ingat lagi kata nama am? Kalau anda hampir-hampir lupa, anda perlulah rujuk cikgu punya YouTube, okey, yang pada pembelajaran kata nama am. Okey, seterusnya adalah petikan. Kita akan bersama-sama membaca petikan teks. Okey, pada masa ini saya akan baca dan murid-murid diminta untuk membaca petikan teks bersama-sama dengan saya. Okey, selepas itu cikgu akan membimbing anda mencari kata nama khas yang terdapat dalam petikan teks ini. Okey, dan yang terakhir kita akan bersama-sama untuk membuat kuis kata nama khas dan latihan di buku jilid 1. Okey, baiklah murid-murid, cikgu akan terangkan kepada anda apa itu kata nama khas. Kata nama khas ialah perkataan yang merujuk orang, tempat ataupun benda secara khusus. Okey, anda tahu tak apa maksud khusus? Khusus adalah khas. Okey, sebab itu digelar kata nama khas. Khas ataupun istimewa. Jadi, kita akan pergi satu demi satu. Okey, contohnya merujuk kepada orang. Contoh orang itu ayah. Okey, ayah adalah kata nama am. Okey, jika ayah tersebut diberi nama. Okey, contohnya nama ayahnya adalah Ramli. Ramli itu menunjukkan kata nama khas. Okey, kalau kata nama am adalah ayah. Okey, faham? Seterusnya, kita akan pergi kepada kata nama khas yang merujuk binatang. Binatang contohnya pelanduk ataupun kancil. Apa namanya? Contohnya, apa nama pelanduk tersebut? Pelanduk tersebut bernama sang kancil. Okay, pelanduk adalah nama binatang, iaitu kata nama am. Manakala sang kancil merujuk kepada kata nama khas, iaitu nama pelanduk tersebut. Okey, faham tak? Okay, cikgu harap, cikgu yakin anda semua faham. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada kata nama khas yang merujuk kepada benda. Contohnya, bagi kata nama am, contohnya bendera. Bendera adalah kata nama am. Manakala bendera tersebut dinamakan jalur gemilang. Bila bendera tersebut ada nama, ataupun ada gelaran nama sebagai jalur gemilang, ia adalah kata nama khas yang telah ada nama, maksudnya khas.
Kalau kata bendera saja, bendera adalah kata nama am. Tengok ya, ada beza dia. Okey, kemudian yang terakhir adalah tempat. Tempat contohnya negara kan. Negara, contohnya Malaysia. Malaysia ini adalah kata nama khas bagi salah satu negara. Okey, faham tak? Okay, cikgu harap anda faham. Okey. Okey, baiklah murid-murid, cikgu akan tekankan sekali lagi apa itu kata nama khas. Okey, cikgu ulang sekali lagi, kata nama khas ini terdiri kepada semua benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, contoh bagi benda hidup. Okey, benda hidup adalah seperti manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Manakala benda tidak hidup seperti benda dan tempat. Okey. Jadi, baiklah murid-murid, cikgu akan terangkan kepada anda apakah keistimewaan kata nama khas ini. Okey, kata nama khas ini mempunyai peraturan di mana kata nama khas ini perlu ditulis dengan menggunakan huruf besar di pangkal perkataan. Hanya satu huruf, okey? Bagi satu perkataan perlu huruf yang pertama itu perlu ditulis dengan huruf besar. Okey, contohnya bagi benda hidup. Okey, benda hidup adalah manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan ini. Okey. Okey, jadi contohnya Rosli. Rosli ini merujuk kepada benda hidup manusia. Sang kancil merujuk kepada benda hidup haiwan. Bunga matahari merujuk kepada benda hidup tumbuh-tumbuhan. Abu Nawas merujuk kepada manusia juga. Okey, jadi benda tidak hidup. Contoh benda tidak hidup adalah seperti nama tempat ataupun nama tempat ataupun nama benda. Contohnya ini adalah nama tempat. Jalan Tu Payoh, Stadium Tampines, Sekolah Menengah dan Australia. Okey, Australia. Jadi Australia ini dan beberapa nama ini merujuk kepada kata nama khas benda tidak hidup. Okey, murid-murid? Okey, baiklah. Mari kita lihat pecahan kata nama khas ini agar anda dapat lihat dengan lebih jelas. Contohnya adalah kata nama khas hidup manusia. Okey, merujuk kepada manusia. Contohnya Ahmad. Okey, jadi Ahmad, seperti yang cikgu tekankan tadi, kata nama khas dia ada peraturan dia. Peraturan dia di mana huruf pertama di awal perkataan perlu ditulis dengan huruf besar. Contohnya Cikgu Razi. Okey, Cikgu C dan R ini perlulah ditulis dengan huruf besar. Okey, contohnya seterusnya adalah Dr. Megat. Dr. Megat, D dan M ini di awal pangkal perkataan sahaja yang perlu ditulis dengan huruf besar. Dan begitu juga dengan Haji Rahman. H dan R perlulah anda tulis dengan huruf besar. Okey, seterusnya mari kita lihat pula kata nama khas hidup bukan manusia. Kalau bukan manusia, contohnya adalah binatang. Okey, binatang merujuk kepada si jalak. Tengok, S dan J ini, S dan J ini ditulis dengan huruf besar. Si jalak ini kebiasaannya adalah mewakili seekor ayam jantan. Kita panggil dia si jalak. Okey, seterusnya sang bedal. Sang bedal S dan B ini menunjukkan huruf besar. Ini merujuk kepada kata nama khas hidup bukan manusia iaitu binatang. Apakah binatang yang biasanya dipanggil sang bedal? Ia adalah seekor buaya. Okey, buaya juga dikenali sebagai sang bedal. Okay, bila kita letak nama dia ialah sang bedal, S dan B ini perlu ditulis dengan huruf besar. Okay, hanya di
awal setiap perkataan sahaja. Kalau ada dua perkataan, maknanya dua huruf besar yang ditulis. Okey, seterusnya adalah begitu juga dengan sang kancil. S dan K ini perlulah ditulis dengan huruf besar. Si tompok S dan T ini ditulis dengan huruf besar. Si tompok kebiasaannya mewakili seekor kucing. So, ke kucing biasanya kita akan panggil dia si tompok ataupun si oren dan sebagainya. Seterusnya, kata nama khas tak hidup. Okey, contohnya adalah benda dan tempat. Okey, benda. Okey, jadi di sini cikgu ada berikan contoh tempat. Tempat seperti negeri Perak, Empat Pulau Pangkor, Bukit Larut, Muzium Negara dan banyak lagi. Murid-murid, kita akan membaca petikan teks. Okey, sebelum itu, marilah sama-sama kita teliti ada beberapa gambar daripada petikan teks yang kita akan baca inilah. Ini adalah huraiannya. Jadi kita nampak di sini, mari kita lihat gambar dulu. Kita nampak ada seorang kanak-kanak perempuan sedang memberi makan kepada seekor binatang ini. Seterusnya nampak ada perbualan di klinik, iaitu klinik Comel. Nama klinik dia adalah klinik Comel. Okey, nampak K dia huruf besar dan C dia huruf besar. Ini menunjukkan kata nama khas bagi klinik. Tapi kalau dikata klinik saja, klinik adalah kata nama am. Tapi jika ada nama spesifik ataupun khusus, nama khas, nama yang merujuk kepada kata nama khas seperti klinik Comel. Okay. Jadi seterusnya kita tengok di sini gambar ada seseorang yang sedang memberi makan kepada seekor hamster. Okay, ada susu dekat sini. Ni nampak tak ada susu, ada seekor hamster ni. Dia macam makan lah, dia kena suap kan. Okay, jadi dia ada huraian dia nanti. Ialah Hani memberikan ubat kepada Cici. Cici ini mewakili nama binatang iaitu tikus ni. Nama dia Cici. Jadi awak tengok ni, C ni adalah huruf besar. Okey. Okay. Jadi yang ni kita tengok di sini ada seorang wanita dan seorang lagi mungkin kanak-kanak. Okay. Jadi dia sedang melihat dalam sangkar ni ada seekor tikus. Okay, jom mari kita baca petikan teks Seterusnya, cikgu akan membaca petikan teks yang mengandungi kata nama khas. Okay, jadi petikan teks ini bertajuk Hamster Kesayangan Hani. Okay, jadi cikgu akan mulakan dan cikgu harap anda di rumah juga boleh membaca bersama-sama dengan cikgu. Apa tujuannya? Supaya kalau anda baca, anda lebih cepat memahami petikan teks yang anda baca. Okay, jadi mari kita mulakan Cici ialah hamster kesayangan Hani, kakak Hana. Hani sering bertukar-tukar cerita tentang hamster peliharaannya dengan kawannya yang tinggal di Kota Samarahan, Sarawak. Pada suatu hari, Hani berasa susah hati kerana Cici sakit. Cici dibawa ke klinik Comel. Cikgu ulang sekali lagi. Cici dibawa ke klinik Comel. Cici dirawat oleh Dr. Ramesh. Hani memberikan ubat kepada Cici. Dia juga memberikan susu berjenama Hamhat kepada Cici. Okey, baiklah. Kita telah membaca petikan teks yang mengandungi kata nama khas. Dan insya-Allah cikgu yakin anda telah nampak
beberapa perkataan yang merujuk kepada kata nama khas. Okay. Bagaimana anda ingin mengingat ataupun anda ingin dapat mengecap adakah itu kata nama khas? Mudah sahaja. Okay. Jika anda nampak petikan tersebut, ditulis perkataan di hadapannya. Satu huruf di hadapan perkataan tersebut ditulis dengan huruf besar. Ini bermaksud perkataan itu adalah merujuk kepada kata nama khas. Kerana kata nama khas sahaja yang akan ditulis dengan huruf besar di pangkal huruf yang pertama. Murid-murid, sebelum kita mencari kata nama khas, cikgu akan berbincang bersama dengan anda beberapa kosakata baharu. Kenapa cikgu suka sangat tekankan kepada anda kosakata baru? Kerana dalam pembelajaran sebenarnya kita akan terjumpa dengan perkataan yang kemungkinan sebelum ini kita belum pelajari. Jadi cikgu ingin berkongsi bersama-sama dengan anda kosakata yang mungkin cikgu rasa itu adalah baharu bagi anda ataupun bagi kawan-kawan yang lain. Jadi cikgu jumpa ada 3 perkataan, iaitu perkataan yang pertama susah hati, perkataan yang kedua rawat dan perkataan yang ketiga adalah berjenama. Baiklah murid-murid, susah hati bermaksud risau. Seterusnya rawat. Rawat bermaksud sesuatu yang dijaga ataupun dibela untuk memberi kesembuhan. Dan berjenama bermaksud jenis barang yang memakai nama khas yang dikeluarkan oleh pengeluar ataupun pembuat ataupun pengilang. Jenis nama barangan tersebut. Okey. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada aktiviti seterusnya adalah mencari kata nama khas. Okey, jadi cikgu akan gariskan kata nama khas yang kita jumpa ataupun cikgu jumpa untuk dibincangkan bersama anda dengan garisan berwarna ungu. Okey, jadi awal-awal lagi kita dah nampak. Okey, kita dah nampak perkataan Cici. Okey, Cici ini merujuk kepada nama seekor hamster. Okey, C ini perlu ditulis dengan huruf besar. Seterusnya Hani. Hani ini merujuk kepada kakak Hana. Hana ini juga adalah kata nama khas. Okey, H, kedua-dua H bagi nama ini perlulah ditulis dengan huruf besar. Seterusnya nama tempat iaitu Kota Samarahan, Sarawak. Okey, merujuk kepada benda bukan hidup, tempat ataupun benda. Ini adalah tempat. Kota Samarahan. K, S dan S satu lagi ni perlulah ditulis dengan huruf besar. Okey. Seterusnya mari kita tengok di barisan. Okey, merujuk kepada barisan gambar ini, bawah gambar ini kita tengok Hani berasa susah hati kerana Cici sakit. Diulang lagi sekali, Cici ini adalah kata nama khas bagi seekor binatang iaitu hamster kan. Jadi Cici ini, C ini perlu dituliskan dengan huruf besar. Seterusnya Cici dibawa ke klinik comel. Klinik comel adalah nama sebuah klinik, iaitu klinik comel ini. Jadi tengok K ni perlulah ditulis dengan huruf besar. Manakala dan dan C ini juga ditulis dengan huruf besar. Dan satu lagi, kalau anda bijak, anda perasan, anda akan nampak satu lagi ialah kata nama khas benda hidup yang merujuk kepada manusia, iaitu Dr. Ramesh. D dan R ini ditulis dengan huruf besar. Wajib ditulis dengan huruf besar kerana ia merujuk kepada kata nama
khas. Okey. Seterusnya kita lihat Hani memberikan ubat kepada Cici. Hani ini adalah kata nama khas juga. H perlu dituliskan dengan huruf besar. Okey, dan memberikan susu berjenama Hamhat. Hamhat ini adalah nama khas bagi sebuah jenama. Hamhat ini adalah nama khas bagi nama susu. Okey, nama susu itu adalah Hamhat. Jadi Hamhat ni H-nya perlu dituliskan dengan huruf besar. Okey, cikgu harap sepanjang perkongsian kita ataupun sesi penerangan cikgu ini, anda sebenarnya telah mengetahui apa itu kata nama khas. Okey, jadi kita teruskan sesi PDPR kita. Murid-murid, cikgu telah berbincang bersama dengan anda tentang petikan teks tadi yang mengandungi kata nama khas. Jadi cikgu untuk memudahkan anda untuk melihat pecahan-pecahan kata nama khas yang terdapat dalam petikan teks yang anda baca, cikgu telah letakkan dalam bentuk jadual ini. Okey, jadual ini menunjukkan kata nama khas yang merujukkan hidup manusia. Contohnya adalah nama Hani, Hana dan Dr. Ramesh merujuk kepada kata nama khas hidup manusia. Seterusnya, kata nama khas bukan manusia, itu binatang. Binatang tersebut adalah Cici. Cici ini merujuk kepada seekor hamster, ya. Okey, jadi kata nama khas tak hidup. Okey, cikgu telah pecahkan kepada Kota Samarahan dan satu lagi adalah Sarawak. Okey, Sarawak. Dan seterusnya adalah Klinik Comel dan Hamhat. Hamhat ini merujuk kepada jenama susu. Jadi murid-murid, setiap perkataan ini jangan lupa, cikgu dah ingatkan kepada anda perlulah ditulis dengan huruf besar di pangkal setiap perkataan. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Kata nama khas perlu ditulis dengan huruf besar pada huruf di awal setiap perkataan. Baiklah, sebelum cikgu akhiri PDPR cikgu ingin memberi anda tugasan, iaitu yang pertama, murid perlu menyalin atau mencetak soalan A dan soalan B yang cikgu telah sediakan di Google Classroom anda. Anda perlulah tampal di buku G1 yang telah kita gunakan sebelum ini. Buku G1 Bahasa Melayu. Kemudian, yang kedua, murid-murid perlu membuat latihan di buku aktiviti Jilid 1, muka surat 14 dan 15 sahaja. Okey, baiklah murid-murid. Ini merupakan soalan yang mewakili soalan A, iaitu gariskan kata nama khas. Okay, iaitu soalannya, Aileen dan Aifong mengemas pakaian berjenama Padini. Jadi di sini ada kata nama khas. Ada beberapa kata nama khas. Jadi anda diminta untuk menggaris perkataan tersebut. Okey, jadi cikgu nak lihat anda sama ada anda faham tak sesi pembelajaran cikgu pada hari ini. Apabila anda menggaris, cikgu boleh dapat kena pasti murid yang faham apa itu kata nama khas. Contoh kata nama khas. Jadi, murid garis dengan pensel warna. Seboleh-bolehnya pensel warna yang terang. Okay, seterusnya, Puan Min Suan membuka pintu lalu menaiki Proton Wira miliknya ke kedai pakaian Samtila. Jadi di sini ada juga beberapa kata nama khas. Jadi anda perlu menggaris perkataan tersebut. Dan yang ketiga, Bing Lee membantu Cikgu Remy mengangkat pelampung sambil mendengar radio nyanyian P. Ramlee.
Di sini juga ada beberapa kata nama khas. Jadi cikgu mahu anda salin ataupun anda cetak tugasan ini nanti yang cikgu telah kongsikan di GC anda. Selepas itu, sama ada anda tulis dalam buku terus ataupun anda cetak dan anda tampal dan kemudian anda garis jawapan yang betul. Baiklah murid-murid, ini juga adalah tugasan anda iaitu tugasan B. Okey. Latihannya bina ayat menggunakan kata nama khas yang diberikan di bawah ini. Ini adalah kemahiran anda menulis ayat. Jadi cikgu mahu anda menulis ayat yang ringkas, tetapi perlulah menulis dengan peraturan yang betul di mana perkataan yang mempunyai kata nama khas perlulah ditulis dengan huruf besar. Huruf besar di mana? Cikgu ulang sekali lagi. Huruf besar tersebut perlulah ditulis di awal huruf pertama di awal setiap perkataan. Okey, jadi cikgu bagi 5 perkataan ini, yang perkataan kata nama khas ini, dan anda perlulah membina ayat yang betul. Okey, cikgu bagi kelonggaran anda untuk mencetak ataupun jika anda tiada pencetak, anda perlulah salin dan tuliskan jawapan. Okey, maksud cikgu anda perlulah salin ayat ini di buku, tulis G1 terus ataupun anda mencetak dan menampal. Okey, baru anda menulis di atas tu. Okey, boleh mana-mana sahaja yang memudahkan ya. Okey, baiklah murid-murid, sebelum cikgu akhiri sesi PDPR kita pada hari ini, cikgu ingin ingatkan kepada anda sekali lagi, setiap huruf pertama kata nama khas perlu ditulis dengan huruf besar. Contohnya Menara Kuala Lumpur. Menara Kuala Lumpur ini merujuk kepada kata nama khas yang perlu ditulis setiap huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar iaitu M, K dan L. Ini adalah contoh yang betul. Manakala yang di bawah ini adalah contoh yang salah. Baiklah murid-murid, sekian sahaja sesi PDPR kita pada hari ini. Cikgu harap anda telah mengetahui apa itu kata nama khas dan cara penulisannya. Iaitu perlu ditulis dengan huruf besar pada awal setiap perkataan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.